Baik, kita nak bincangkan tentang taburan penduduk di Malaysia. Kita lihat yang pertama, masing-masing boleh buka muka surat 86. Okey, sebentar tadi Wan Adi dah bacakan tentang pernyataan tentang penduduk di Malaysia. Ada penduduk kawasan yang penduduk dia ramai, ada kawasan dia penduduk dia elek, tak ada penduduk. Apa masalah? Apa yang berlaku? Sebab yang paling mustahak adalah bentuk muka bumi. Okay, bentuk muka bumi itu yang menjadi perkara penting dalam membincangkan tentang kawasan berpenduduk padat dengan kawasan yang tak ada penduduk langsung. Jarang-jarang. Okey, jadi dekat sini dia kata menurut perangkaan Malaysia, penduduk di Malaysia pada tahun 2016 seramai 31.7 juta orang. 31.7 juta orang. Jadi sekarang ini boleh dikatakan setiap tahun akan bertambah sekurang-kurangnya 500,000. Okey, 500,000 bayi yang lahir pada setiap tahun anggaran. Okey, maknanya kalau kita menganggarkan daripada 2016 17 18 19 20 21 22 ni kita tolak. Okey, 31.7, mana 2 dah 1 juta, 2 lagi 1 juta, dah 33 juta, 34 juta. Okey, penduduk di Malaysia kalau ikut calculation standard lah macam ni kan. Sekitar 33 ke 34 juta penduduk lah. Okey, ramai ke? Ramai. Okey. Baik, kita lihat yang pertama. Okey, muka surat 88, kawasan berpenduduk padat. Kawasan penduduk padat ni tertumpu di kawasan yang rata dan subur serta banyak kegiatan. Antaranya adalah kegiatan pertanian, perindustrian, perniagaan, perlombongan. Okey, 4 item yang banyak ini. Tapi yang paling jelas bila wujudnya perindustrian akan menyebabkan wujudnya kawasan yang berpenduduk padat. Sebab kilang, kalau buka satu kilang, dia nak pakai sekurang-kurangnya 500 pekerja. Okay, lebih. Okay, ada yang 2,000, ada yang 3,000 pekerja sebab dia nak jaga line, nak jaga banyaklah benda nak buat. Okay. Jadi kalau ada 500 orang pekerja, dah tentulah setiap pekerja tu nak rumah. Kan? Nak tidur, nak kerja, nak balik, nak parking kereta. Jadi kawasan tu akan subur menjadi kawasan yang membangun. Okay, antara yang pasti kita dah nampak sekarang ni KL, Shah Alam, memang kawasan industri. Kuching, kawasan industri. KK, Ipoh, Alok Star, Johor Bahru. Ini semua kawasan industri. Okay. UTM Skudai, kawasan Skudai itu sendiri, sekitar Skudai banyak industri. Senai dia jadi kawasan industri sebab dia dekat dengan pelabuhan. Tanjung Pelepas dan satu lagi dia disokong oleh lapangan terbang Senai. Okey. Dan dia ada pasir gudang. So semua kawasan-kawasan industri ya. Ada siapa yang okey. Baik, kita tengok yang kedua. Sebelum kita tengok dia punya map dekat bawah tu, yang dikatakan kawasan berpenduduk sederhana seperti Kumpat di Kelantan, Dungun, Felda Tunku, Sabah. Kawasan yang banyak tertumpu kawasan pertanian, pesisir pantai, bandar kecil. Okey. Yang ketiga adalah kawasan berpenduduk jarang. Kawasan tanah tinggi seperti Kuala Tahan,
Hafid. Babi aku Tak tengok. boleh nak buat penempatan yang ramai orang sebab kawasan tu hutan tebal dan juga kawasan tanah tinggi melibatkan kawasan bergunung ganang dan kawasan pedalaman. Nak kira kepadatan penduduk. Okey. Jumlah penduduk bagi kawasan bahagi dengan keluasan kawasan kilometer persegi. Contoh paling dekat lah Senawang tu sendiri. Senawang tempat sekolah kamu. Itu kawasan apa? Kawasan 1, 2 atau 3? Senawang kawasan 1, 2, 3. 2. Oh, Senawang 2. Berpenduduk sederhana. Ya ke? 1. 1. Ya ke 3. 3? Kamu ni tak ada confident. Tak ada confident dengan jawapan. Kena je sikit dah bergelabak. Jadi Senawang ni dia. Nampak? Kawasan dimerahkan. Okey. Kalau dia merah ni merah ni kawasan berpadat. Padat. Sini kalau tengok betul-betul dia betul-betul CP tau. Seremban, Senawang, dia CP je. Lepas tu dia dah ke arah sederhana. Perasan tak kalau kamu melalui Lebuh Raya Lekas bila dah mahala ke Negeri Sembilan, mula padat. Lepas tu dah sederhana. Sampai kat sekolah sederhana. Naik flyover tu baru dia padat balik. Okey. Jadi Senawang kawasan padat. Okey. Kawasan tak padat tu sebelah dia lah. Macam ke atas sikit, ke arah Jempol, Jelebu, tu dah sederhana. Tapi dia bukan jarang, dia masih lagi sederhana. Ada orang. Bukan tak ada orang. Okey. Tengok ni, kawasan pesisir ni. Daripada Kedah ni, Pulau Pinang. Satu negeri dia padat. Pulau Pinang. Sebab dia tak dapat nak buat apa, terpaksa kala penuh, merah semua. Sebab Pulau Pinang bukannya besar pun. Kecil. Ni Melaka ni, padat. Melaka mana ni. Nampak? Sikit dia sederhana. Melaka dia tak ada jarang. Okey. Dia kawasan dia sepenuh-penuhnya adalah kawasan padat. Bagus orang Melaka ni kan. Okey. Dia tak ada apa. Saja je musik. Seterusnya, apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia? Okey. Apa faktor dia? Tengok buku teks, apa faktor dia? Ada berapa faktor? Halo? Faktor. Berapa faktor? Halo? Tak jawab dah. Halo? Assalamualaikum. Senyap semua Jawab je lah, buka lah mic masing-masing. Ada berapa faktor sayang oi? Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Buka buku teks lah. Muka surat 90. 3. 4. Ada 4 faktor. Okey, jadi kena buka sampai belakang. Okey. Apa faktor-faktornya? Yang pertama apa? Faktor fizikal. Faktor fizikal. Lagi? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Lagi? Faktor sosial. Faktor sosial. Lagi satu? Dasar kerajaan. Governance. Kerajaan ataupun governance. Okey. Baik, faktor fizikal ada 3.
Ada 4 faktor dan subfaktor. Faktor yang pertama adalah tanah pama. Okey. Kawasan yang tanah pama senang nak buat pembangunan perindustrian. Seremban contoh kat situ. Petaling Jaya contoh kat situ. Sibu. Okey. Faktor yang kedua yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia adalah faktor tanah tinggi. Fizikal tanah tinggi. Jadi bila sebut tanah tinggi, kawasan tu orang tak ramai. Okey. Hulu Tembeling. Tak dapat nak buat industri Hulu Tembeling kat situ. Nak hantar barang kat mana? Okey, nak ikut mana? Laut, air, sungai. Okey. Yang ketiga faktor fizikal, pinggir laut dan saliran. Okey, kawasan pinggir. Kawasan yang penduduk padat dan sederhana padat. Okey, menjadi tumpuan penduduk akibat pengaruh kegiatan perikanan, pertanian. Okey, kawasan boleh bina rumah akan jadi kawasan yang berpenduduk padat. Okey, Besut, sepanjang Sungai Rajang. Dia padat sebab adanya kegiatan ekonomi iaitu perikanan dan pertanian. Orang nak buat keluar ikan mesti ada lebuh raya lah. Mesti ada jalan raya yang baik. Kawasan berpenduduk jarang seperti di Tasik Chini dan Tasik Bera. Itu faktor yang pertama, faktor fizikal. Okay, yang kedua, faktor ekonomi terbagi kepada 4 yang menyebabkan faktor yang menyebabkan taburan penduduk tu dia padat, sederhana dan juga tak padat, jarang-jarang adalah disebabkan oleh pertanian, pelombongan, perikanan, perindustrian. Okey. Jadi kawasan pertanian ni akan menjadikan kawasan tu berpenduduk padat. Orang bertani. Ramai orang petani-petani turun nak bertani lah. Pelombongan. Okey, orang nak lombong petroleum dengan gas asli ni. Okey, jadi kawasan tu akan memerlukan tenaga kerja yang ramai. Kawasan perikanan tak adalah padat pun lah. Dia sederhana padat. Seperti Semporna, Tumpat, Kemaman. Seterusnya adalah perindustrian. Mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan perijahan penduduk. Sebagai contoh, Afiah sini. Jangan pergi kat kucing. Masuk dalam. Zura ambil anak. Okey. Kawasan seperti Batu Berendam dan juga Nilai, Negeri Sembilan. Itu kawasan yang berpenduduk padat. Okey. Seterusnya adalah faktor sosial. Okey, faktor sosial ni infrastruktur dan pendidikan. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, kawasan yang ada kemudahan air, elektrik, telekomunikasi dan kemudahan pengangkutan menjadi kawasan penduduk. Okey. Jadi orang kata infrastruktur yang baik juga mempengaruhi taburan penduduk. Kalau kawasan tu lengkap, ramailah orang akan duduk dekat kawasan tu. Kawasan-kawasan tak lengkap, telefon pun tak boleh, tak ada orang nak duduk situ. Okey. Kawasan yang mempunyai penduduk jarang kerana tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Faktor sosial juga kita sebut tentang pendidikan. Okey. Kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti Pusat Pengajian Tinggi, UPSI, UTM, UKM Bangi. Itu kawasan-kawasan yang berpenduduk padat. Sebab apa? Sekolah ataupun universiti IPT, dia kalau buka satu IPT, sekurang-kurangnya pelajar kat situ ada lebih kurang 5 ke 10 ribu pelajar. 5,000 ke 10,000 pelajar. Jadi di situ pun dah menunjukkan bahawa perlunya ada kawasan yang lengkap, infrastruktur yang lengkap, jalan raya yang mencukupi, perlu adanya pasar raya. Jadi sebab nak support orang, sebab universiti ni kurang-kurang pun orang akan belajar 3 ke 4 tahun. Jadi bila dia belajar, dia nakkan kemudahan fasiliti, kereta, rumah tinggal. Jadi kawasan
permintaan tinggi akan menyebabkan orang berpusu-pusu masuk. Okey, perniagaan juga akan masuk. Dan kawasan tu akan jadi kawasan yang padat dan menjadi kawasan yang boleh kita diami ya. Tu yang mustahak. Kita boleh hidup di kawasan tersebut. Seterusnya adalah dasar kerajaan. Dasar kerajaan iaitu pembukaan bandar baharu. Contohnya Putrajaya. Dahulu kawasan Putrajaya tu adalah kawasan kelapa sawit. Perang besar, orang panggil nama asalnya adalah Perang Besar. Akhirnya dia jadi Putrajaya. Itu adalah inisiatif Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seterusnya adalah pewartaan hutan simpan dan taman negara. Langkah kerajaan mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian alam menjadikan kawasan tersebut berpenduduk jarang. Taman Negara Pahang, Pulau Pinang, hutan simpan Royal Bloom Perak. Kerajaan dah wartakan kawasan tu untuk kawasan taman negara. Jadi tak bolehlah nak ada penduduk yang ramai. Bila ramai penduduk, dia akan merosakkan alam sekitar. Kalau dia macam dekat negara-negara seperti Jepun, negara-negara barat, dia kalau duduk dekat dengan kawasan yang hutan, dia akan jaga hutan tu betul-betul. Tapi orang Malaysia tak boleh. Dia di hutan dia jadi gayat, dia jadi monyet. Seterusnya adalah tanah rancangan. Pembukaan kawasan pertanian melalui felda menyebabkan kawasan itu menjadi penduduk sederhana padat. Contohnya felda Sotik, Pahang dan felda Sahabat di Sabah. Kawasan felda ni sederhana padat lah. Felda ni dia nak support kepada tanaman seperti getah, kelapa sawit lah, terutamanya kelapa sawit, getah. Jadi apa lagi kelapa kurang. Kelapa sawit lah. Fokus dia kelapa sawit getah lah. Jadi di sini menunjukkan bahawa empat faktor ini mempengaruhi corak taburan penduduk di Malaysia. Jadi bila awak nak menjawab soalan, bila awak nak memahami cerita tentang ini, kamu kena cerita balik pada diri kamu. Nak faham cerita dalam nak fahamkan nak fahamkan tentang bab 8 ini, kamu kena duduk cerita, buat rakaman sendiri, cuba cerita balik. Cerita balik, oh macam ni faktor fizikal apa menyebabkan faktor fizikal yang menyebabkan perubahan corak taburan penduduk. Kena buat cerita macam tu. Macam sejarah, you nak tahu kamu faham tak faham sejarah tu, kamu kena cerita balik. Cuba cerita balik dekat adik kamu ataupun cuba cerita balik sejarah yang kamu dah baca, kamu dah hayati, cerita balik kepada mak ayah kamu. Mana kalau benda tu dapat solid, mana orang faham cerita yang kamu ceritakan, maka itulah ilmu. Tapi kalau kamu cerita orang tak faham, orang lari. Mana tak jadi. Tak jadi. Jadi satu lagi muka surat 94 95. Kamu buatlah soalan A dan B. A dan B dan D. A, B, D. Soalan muka surat 94 A, B, D. Tadi nak tulis dekat dalam buku tulis Ya. Buku tulis. Yang ni, yang muka surat 95 tu, you tarik keluar jawapan, tulis dekat buku juga. Yang puzzle tu biarlah. Puzzle tu tak payahlah salin. Kamu tik dekat, kamu tanda dekat buku. Tanda dekat buku ni jawapan, lepas tu tarik keluar, tulis dekat dia punya ni. Salin lah. Yang di bawah ni salin. Okey? Ada sebarang soalan nak tanya? Dah 10.50. Ada soalan? Zikril dapat Felda tu apa? Ya? Felda tu apa? Felda. Okey, felda ni adalah
Nama besar dia adalah dia bahasa Inggeris sebenarnya. Okay. Tapi dengan bahasa Melayu dia Rancangan Tanah Persekutuan. Felda. Felda ni adalah kawasan Negeri Sembilan, banyak kawasan Felda. Ni dia sebuah kawasan yang diteroka. Okay, asalnya Felda ni tak ada. Bila kerajaan keluarkan, dia nak cari orang untuk menggerakkan sektor kelapa sawit di kawasan-kawasan tanah-tanah kerajaan, maka dia keluarkan satu perisytiharan untuk galakkan orang-orang kampung ni pergi ke sebuah kawasan yang belum diteroka untuk dia jadi peneroka. Dia teroka satu kawasan baru, dia teroka ramai-ramai. Mungkin dia bawa, dia pilih lah. Siapa nak masuk, dia akan bagi tanah, dia akan bagi kemudahan. Tapi pada awal-awalnya, kalau ikutkan cerita ni macam Ayah Mawi. Kawasan Felda mana? Mawi. Kenal tak Mawi? Cari sebuah cerita tentang Felda Lurah Bilut ke apa ke, boleh tengok bagaimana asalnya Felda ini diwujudkan. Dalam filem Bilut tak silap saya, dia cerita dengan detail tentang bagaimana Felda ini dibangunkan. Dibangunkan kawasan tu hutan rimba tapi milik kerajaan. Jadi dia pergi, dia bawa sekumpulan orang, bawa isteri, suami, anak, bawa pergi kawasan tu. Dia teroka, dia kena kemas hutan tu, kemudian dia tanam kelapa sawit. Jadi kerajaan bagi pelbagai insentif kepada mereka untuk hidup dan mengelolakan dan meneroka tanah. Dia jadi peneroka kelapa sawit lah. Jadi dia makan masa 3, memang awal-awal memang nasib dia orang memang teruk lah. Maknanya orang kata mencabar lah. Bukan teruk, mencabar. Nak makan, nak minum, waktu tu gaji mana ada. Pendapatan tak dapatlah kerajaan nak bagi besar sebab hasil tak ada lagi. Once bila dah ada hasil, barulah kehidupan mereka beransur-ansur, ekonomi sara hidup mereka berkembang dengan baik. Dan sekarang ni Felda pun dah ada generasi yang ke-3, nak masuk ke generasi yang ke-4. Mana tempoh tu dah makan 10 tahun, dah 30 ke 50, 10, 20, 30 tahun, generasi yang dah bertukar. Jadi usaha kerajaan ni dia mendatangkan hasil lah, meningkatkan taraf hidup rakyat secara tak langsung. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Lain? Danish, Kairin? Tadi sesi 1 ramai, sesi 2 dah sikit. Okey, tak apa, bagi je yang mana hadir. Okey, wallahu a'lam, itu saja buat latihan. InsyaAllah jumpa lagi. Senang-senang nanti bolehlah pergi ke YouTube channel untuk melihat muka kamu. Wallahu a'lam. Tasbih kafar. Ustaz apa? Ya? Nama channel Ustaz. Saya Helmi Abdullah. Helmi Abdullah. You cari Helmi Abdullah. Tapi saya ada share link tu dekat status kot. Status saya ada. Dekat FB saya pun ada. Okay. Semalam saya baca Yasin. Untuk sahabat saya yang sekeluarga dia kena COVID. Okay. Allahu'alam, insyaAllah. Nanti Zikril kongsikan kehadiran dengan saya. Allahu'alam, tasbih kafarah dan surat doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin tusu wa zalamtu nafsi fa'filli fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.